Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada pelajar tingkatan 1 ya, geografi untuk kelas geografi kita pada hari ini. Baiklah ya, jadi untuk pada minggu ini kita akan teruskan kepada tajuk kita yang seterusnya, yang mana pada minggu lepas kita telah masuk ke tajuk baru iaitu berkaitan dengan bab 2 iaitu tentang kedudukan, iaitu kamu telah menyatakan kedudukan relatif suatu tempat berdasarkan peta, iaitu kamu menyatakan kedudukan relatif contohnya di apa yang berada di hadapan, di belakang, di kiri dan kanan berdasarkan satu titik rujukan. Manakala untuk pada minggu ini kita akan pergi ke objektif kita yang seterusnya, iaitu untuk mengaplikasikan latitude dan longitude untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. Okey ya. Jadi kita akan pergi kepada bahagian longitude dengan latitude. Okey, sebelum tu kita pergi kepada slide you Okey. Okey ya, ini sekejap ya. Okey, ini adalah yang tajuk minggu lepas. Okey, ini dia berkaitan dengan latitude dan juga longitude. Okey, iaitu cara menentukan kedudukan menggunakan latitude dan longitude. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan latitude dan longitude ini? Okey, kalau kita tengok pada gambaran bumi di sebelah kiri ini ialah gambaran bumi yang diambil oleh satelit, dan kalau objek gambaran sebenar bumi ini kita tak nampaklah seperti gambaran di sebelah kanan ni kan, yang mana bumi ini dilukiskan garisan-garisan yang menegak dan melintang pada bumi ini ya. Dan garisan yang melintang inilah yang dinamakan sebagai latitude, okey. Dan yang menegak ini dinamakan sebagai longitude, okey. Dan ada beberapa nama garisan utama bagi latitude dan juga beberapa nama garisan longitude. Jadi itu yang kita akan lihat pada minggu ini. Bila kita dah kenal nama-nama garisan tu, barulah kita boleh menyatakan kedudukan dengan menggunakan garisan latitude dan longitude. Okey, ini dia kan. Latitude ialah garisan mendatar pada atlas atau globe. Okey, atlas ni ialah buku peta lah kan. Kalau kamu pernah jumpa, atlas ni ialah sebuah buku yang mengandungi peta-peta lah. Okay, dan globe ni ialah gambaran bumi kan, yang lalu kamu nampak, yang kamu belajar di sekolah, mesti kamu pernah nampak kan globe. Okay. Objek bumi tu lah kan, yang digunakan untuk pembelajaran tu. Okey, dan longitude ini ialah garisan yang dilukis dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, yang dilukis menegak lah kan. Okey, mengenal latitude. Okey, inilah dia 5 garisan latitude utama yang dilukis di atas peta. Okey. Okey, yang pertama kan garisan latitude yang utama ialah ini dia yang tengah ni, iaitu khatulistiwa yang bernilai 0 darjah. Okay. Dan kita sebagai orang Malaysia ni, rakyat Malaysia, kita tahu bahawa negara kita, negara Malaysia ini yang beriklim khatulistiwa. Ya. Kenapa negara kita beriklim khatulistiwa? Kerana negara kita berada berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Okay. Kalau kamu rujuk di dalam
buku atlas kan, buku peta, kamu boleh nampak garisan khatulistiwa ni melintas di bawah semenanjung Malaysia kita ni kan. Bawah Singapura sikit tu, garisan khatulistiwa ni berada di bawah Singapura lah. Okay, apa fungsi garisan khatulistiwa ni? Ialah memisahkan kawasan utara kan, ibarat hemisfera utara di atas. Okay, garisan khatulistiwa ni kiranya berada di tengah-tengah bumi lah kan, di antara ke atas. Kalau kita bergerak ke atas daripada garisan khatulistiwa ni ialah hemisfera utara, dan kalau kita bergerak ke bawah itu ialah hemisfera selatan. Okay? Itulah fungsi garisan khatulistiwa ni, memisahkan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okay? Dan bila kita bergerak ke atas garisan khatulistiwa tu, ada garisan yang pertama iaitu garisan sartan bernilai 23,5 darjah utara. Kemudian naik ke atas pula garisan Arktik bernilai 66,5 darjah utara. Dan yang atas sekali tu ialah kutub utara 90 darjah utara. Bila kita bergerak ke bawah pula daripada garisan khatulistiwa ini, yang pertama ialah garisan jadi, iaitu bernilai 23,5 darjah selatan. Garisan Antartik 66,5 darjah selatan. Dan di bawah ini ialah kutub selatan 90 darjah selatan. Okey, garisan-garisan ni penting untuk pembelajaran geografi ni, kerana memang kamu akan, sambungan pembelajaran ni akan berterusan sampai kamu belajar geografi kan. Contohnya dalam tajuk iklim kan, kita akan gunakan garisan ni untuk melihat perbezaan iklim dunia mengikut garisan, ataupun pergerakan angin dunia kan, macam mana. Itu kamu akan belajar kemudian lah. Yang penting utama pada hari ini ialah kamu kena kenal pasti 6 garisan latitude ini dahulu. Okey, selain kutub utara di atas tu dan kutub selatan di bawah ni. Okey. Okey, setiap latitude ialah satu bulatan penuh. Okey, maknanya garisan khatulistiwa ni mengelilingi bumi lah kan, kerana bumi ni bulat. Dia mengelilingi bumi. Samalah garisan-garisan yang lain pun mengelilingi bumi. Tapi garisan latitude terpanjang ialah apa? Garisan khatulistiwa ni lah kan, yang paling panjang kan, mengelilingi bumi. Okay. Selari dengan khatulistiwa, okay, selarinya sama lah kan, sama arahnya. Okay, khatulistiwa ialah latitude terpanjang membagikan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okay, kedudukan latitude dinyatakan dalam unit darjah. Okay, ini dia kan nilai-nilai dia. Okey, mengenal longitude pula. Okey, longitude ni ialah garisan yang dilukis dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, kamu nampak di sini garisan latitude yang pertama ni ialah garisan meridian pangkal Greenwich. Okey, yang bernilai 0 darjah. Okey, kalau tadi latitude 0 darjah ialah khatulistiwa kan. Kalau longitude 0 darjah ialah garisan meridian pangkal, ataupun kita gelarkan sebagai GMP, garisan meridian pangkal Greenwich. Okay, kerana garisan ini melintas di sebuah bandar Greenwich, ya kan? Sebab itu dinamakan garisan Greenwich. Okey, semua latitude bertemu di kutub utara dan kutub selatan. Okey, ini kan macam ni. Semuanya bertemu di sini, satu titiknya. Okay, latitude ni, longitude ni penting untuk membahagikan zon masa di bumi juga kan. Okay. Okay, dan kalau tadi khatulistiwa yang 0 darjah ni membahagikan utara dan selatan bumi, kalau garisan meridian pangkal yang 0 darjah ni pula membahagikan sebelah kanan bumi ni ialah timur, dan di sebelah kiri garisan meridian pangkal ni pula ialah barat kan. Okay, nampak tu dia nilai 20 darjah timur. Okay. Ini adalah timur bumi daripada garisan GMP ni, ke kanan timur, ke kiri barat. Okay. Longitude utama ialah Greenwich di London. Okay, yang ini dia garisan ni melintas sebuah bandar di London, Greenwich. Kalau kamu tengok kamu carilah di YouTube kan, garisan meridian pangkal ni ataupun Greenwich ni, kamu cari,
Kamu akan nampak di bandaraya di kota Greenwich lah kan, di bandar tu lah, dia buat satu garisan di atas tanah tu nak menunjukkan sebelah kanan tu ialah timur bumi, sebelah barat tu ialah sebelah kiri tu ialah sebelah barat bumi. Boleh cari di YouTube lah. Ataupun nanti kita boleh tengok sekejap dalam YouTube. Okey, longitude utama dinamai garisan meridian pangkal, okey, GMP 0 darjah. Longitude 180 darjah timur dan 180 darjah barat bertindih dan dikenali garisan tarikh antarabangsa. Okey. Bumi ni berbentuk bulat dan nilai dia adalah satu bulatan 360 darjah. Tapi bila dibahagikan 0 darjah ni kepada dua bahagian, jadi bila dia bergerak ke kanan 0 darjah mulalah 1, 2, 3, 20, 40, dia akan berpusing sampailah ke belakang bumi sana 180 darjah. Di sini kan ni garisan ni. 180 darjah timur. Kemudian daripada kosong ni juga dia bergerak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 darjah barat, 40, 60, dia berpusing ke belakang juga sampailah ke garisan ni juga dapat dia 180 darjah barat. Jadi garisan inilah yang dikatakan 180 darjah barat dan timur tu kan, 180 darjah timur dan barat tu. Jadi apakah nama garisan yang berada bertentangan dengan GMP ni? Ini kalau di depan di London ni ialah GMP, yang berada di belakang sana tu, ni yang garisan ni di belakang sana tu ialah apa nama garisan dia? Garisan tadi tak beritahu lah. Okey, garisan di belakang ni sebenarnya nama dia GTA, Garisan Tarikh Antarabangsa. Okey, nanti kita akan tengok dalam slide seterusnya. Dalam slide yang seterusnya mungkin ada kan. Okey, kedudukan latitude, okey, garisan mendatar pada atlas atau globe. Okey, satu bulatan penuh selari dengan khatulistiwa yang tadi lah kan, yang gambar cikgu tunjuk ni. Yang Sartan, Arktik, Jadi dan Antartik itulah nama garisannya. Dan longitude yang dilukis dari kutub utara ke selatan. Okay, longitude utama ialah Greenwich 0 darjah yang nama dia GMP. Dan ini dia kata longitude 180 darjah timur dan barat bertindih dan dikenali sebagai GTA lah, Garisan Tarikh Antarabangsa. Okay. Kalau yang 0 darjah tu ialah GMP, Garisan Meridian Pangkal. Kalau yang 180 darjah timur barat ialah GTA, Garisan Tarikh Antarabangsa. Okay. Okey, ni gambaran lagi sekali. Dia tunjuk daripada pandangan atas lah kan. Ini ialah kutub utara di sini. Okey, ini ialah GMP, Garisan Meridian Pangkal 0 darjah. Ke kanan timur, ke kiri barat. Okey. Kemudian kita pusing ke daripada atas lah kan, daripada atas kita pusing ke belakang tu. Inilah dia garisan GTA, Garisan Tarikh Antarabangsa yang bertindih 0 darjah pusing sampai sini 180 darjah timur, 0 darjah di sini pusing ke barat 180 darjah barat. Jadi garisan inilah GTA. Okey. Okey, kedudukan garisan GMP mengenai Greenwich di London dan GTA, okey, mengenai pandangan gambaran ni lah kan. Okey, ini dah tengok satu video perbezaan latitude dan longitude. Any location on Earth is described by two numbers, its latitude and its longitude. If a pilot or a ship's captain wants to specify position on a map, these are the coordinates they would use. Longitude lines run north to south. There are 360 of them. Each of Okey, dia katakan longitude. Longitude ialah garisan daripada kutub utara ke kutub selatan, dan garisan ini ada sebanyak 360 garisan lah kan. 180 ke arah timur, 180 ada 180 lagi ke arah barat. Jadi 360 garisan. Kerana setiap garisan itu membahagikan zon waktu dunia Zon waktu dunia. Setiap 1 darjah longitude itu
ada nilai untuk putaran bumi bergerak. Tu kita tengok nantilah kan. Ni nampak kedudukan Malaysia di sini lah. Ini dia Malaysia. Mana semenanjung tak kelih ni. Semenanjung tak nampak lah. Okey. Sambungan. This is called a degree. The 0-degree line or prime meridian runs through Greenwich, England. Hence the expression Greenwich Mean Time or GMT. Latitude lines run east to west. 0 degrees latitude runs along the equator. There are 90-degree lines to the north and south of the equator. 90 degrees north is the North Pole, and 90 degrees south is the South Pole. Let's try and map New Delhi. New Delhi is located 28 degrees north of the equator and 77 degrees east of the prime meridian. You are said to be 28 degrees north, 77 degrees east. You write it like this: 28 degrees north, 77 degrees east. Okay, dalam ni dia tunjukkan macam mana dia nak menyatakan kedudukan New Delhi di India kan, dengan menggunakan nilai latitude dan juga longitude. Okay, kamu nampak kan, dia nyatakan dulu nilai latitude dia dulu kan. Okay, nilai ke utara, dia nyatakan nilai dulu untuk utara. Okay, 28 darjah utara, 77 darjah timur. Okay, timur. Okay, jadi dapatlah kedudukan bagi New Delhi. Since the Earth is so big, there is a lot of distance between each degree of longitude and latitude. To make it more accurate, we use minutes and seconds. There are 60-minute lines between each degree of longitude and latitude. And there are 60-second lines for each minute line. Hence, the exact coordinates for New Delhi are 28 degrees and 40 minutes north, and 77 degrees and 14 minutes east. 28 degrees 40 minutes north, 77 degrees 14 minutes east. Isn't this great? Now map Bangalore. The coordinates are 12 degrees and 57 minutes north, and 77 degrees and 37 minutes east. Bangalore, 12 degrees, 57 minutes north, 77 degrees, 37 minutes east. Okey ya, untuk membaca nilai latitude dan longitude pada peta ni ialah berdasarkan kedudukan suatu tempat pada globe atau atlas berdasarkan titik persilangan antara latitude dan juga longitude. Okay, yang pertama kita kena baca nilai latitude dahulu, barulah kita nyatakan nilai longitude. Okey, semasa itu kedudukan, nilai latitude dinyatakan terlebih dahulu diikuti nilai longitude. Kita baca nilai latitude dahulu, sama ada kedudukan tu berada di utara atau selatan, kemudian barulah kita baca kedudukan tu berada di timur ataupun barat. Itulah maksudnya. Okey, macam ni.
Okey, ini kamu nampak maksud dia kenapa nilai dia ada tadi kamu nampak kan? Nilai yang dia bagi garisan sartan itu 23,5, 66,5 darjah tu adalah dia baca pada titik tengah ni lah. Sini 0 darjah daripada kutub utara tu dia baca ikut nilai darjah dia. Sebab tu dia dapat bacaan macam tu kan. Okey, ini cara untuk menentukan latitude dengan longitude secara ringkas untuk kita. Okey, apakah kedudukan A? Okey, inilah titik A. Sebagai contohnya bagaimana? Kenal pasti garisan latitude A. Okey, macam ni A pada sini, latitude yang mana? 40 ke ataupun 30 darjah utara ni? Okey, latitude kita tahu latitude hanya 2 utara atau selatan kan? Okay, jadi kita dapat tahu bahawa A ni berada di sebelah utara. Okay, jadi kita baca nilai utara dulu 30 darjah utara. Kemudian longitude-nya ialah timur, 40 darjah timur. Jadi kita gabungkanlah saja, jadi dapatlah jawapan dia. Kedudukan titik A adalah 30 darjah utara, 40 darjah timur. Macam itulah secara ringkas. Okey. Tapi kalau sesuatu gambaran bumi yang menggambarkan garisannya yang lebih banyak, okay, macam ni. Ni macam peta. Okay, apakah kedudukan P? Ni, kedudukan P di sini. Macam mana nak nyatakan dia? Okay, bagikan ruang antara 0 darjah hingga 5 darjah. Ni 0 hingga 5. Okay, bagikan dia kepada 5 bahagian. Okay, sebab ni 0 ni 5. Jadi kita tengoklah dahulu dia berada di arah mana ni? Utara kan. Okay, jadi nilai utara dia ialah berapa darjah ni 4 darjah utara kan. Sinilah 0, 1, 2, 3, 4. 4 darjah utara. Okay, kemudian tengok pula nilai longitude-nya berapa kan. Tengok sini 100. Okay, bagi 101, 102. Okay, dapatlah 102. Jadi jawapan dia ialah 104 dan P ialah 4 darjah utara, 102 darjah timur. Itulah berdasarkan peta untuk menyatakan kedudukan melalui persilangan latitude dengan longitude. Jadi kerana dalam slide ni terlalu ringkas, kita rujuk kepada buku teks pula. Okey, ini sebagai contoh. Okey. Contoh dia terlalu ringkas tadi ya, dia tengok. Okey. Okey, kita tengok berdasarkan ni lah kan. Okey, ni contoh lah dia kata. Macam mana kita nak nyatakan kedudukan yang pertama untuk contohnya titik W. Okey, W. Untuk W ni, kita tengok dulu. Titik W ni berada di utara ataupun selatan bumi. Itu yang pertama. Kita kena tengok titik tu berada di utara atau selatan dulu. Okey, contoh kita nampak di sini 0 darjah ni ialah khatulistiwa. Jadi W berada atas khatulistiwa. Jadi kalau atas mestilah arah utara kan. Okay, jadi W berada di arah utara. Jadi berapakah nilai dia? Kita tengoklah nilai dia. Ini dia nilai dia ni. Ini dia nilai dia. 60 darjah utara ialah untuk nilai latitude titik W. Dan kita tengok pula longitude titik W ni berada di timur ataupun barat. Ini yang garisan putus-putus ni ialah GMP lah. Garisan meridian pangkal 0 darjah. Jadi kita nampak titik W berada di kanan garisan GMP. Jadi kalau titik W berada di kanan, maknanya itu ialah arah timur. Jadi kita bacalah nilai timur garisan ni berapa.
Ini dia 35. Jadi kita dapatlah titik W ialah 60 darjah utara, 35 darjah timur. Okey. Kalau contoh lain titik Y pula. Okey, kita nyatakan titik Y. Titik Y ni berada di utara atau selatan. Ini ialah 0 darjah khatulistiwa. Okey, titik Y berada di bawah garisan khatulistiwa, jadi maknanya ialah arah selatan. Jadi berapa nilai selatan dia, carilah. Ini baca dah, ini dia 60 darjah selatan titik Y tu. Kemudian kita tengok pula titik Y ni berada di sebelah timur ataupun barat. Okey, ini GMP dia berada di sebelah kiri. Jadi bila berada di sebelah kiri dia ialah barat. Jadi berapakah nilai baratnya, kita kena tengoklah berapakah nilai garisan barat ni. Okey, ini dia 40 darjah barat. Jadi dapatlah jawapan dia titik Y ialah 60 darjah selatan, 40 darjah barat. Itu contoh dia. Okay, cikgu nak untuk bahagian yang pertama ini, okey, saya berkaitan dengan 16 ni dah belajar ya, Musallim masuk 16 ni, iaitu tentang latitude dan longitude ni, salin dan lukis juga. Okay. Salin dan lukis. Untuk tajuk ni. Okay, maaf ya. Okay, kamu lukiskan part ni dan lukiskan juga. Okay. Kemudian maaf ya, cikgu dengar macam cikgu punya talian putus. Okay, kemudian kamu kemudian kamu salin juga. Untuk siap salin semua tu, barulah kamu jawab soalan. Mahir diri. Okey, soalan mahir diri muka surat 19 ni. Dia jawab semua ni. Bila dah dia jawab tu,